kita jumpa Ustaz. Kaifahalukum? Gimana? Akum. Waalaikumsalam. Hang kena masuk kelas bahasa Arab lah, Abil. Yelah, saya memang berminat. Saya memang berminat nak belajar bahasa Arab. Setakat ni yang saya tahu, Alhamdulillah, Assalamualaikum dengan Al-Fatihah. Itu je lah yang saya tahu kan. Lain-lain tu nak juga belajar. Kita ada kelas bahasa Arab setiap hari Jumaat malam dekat live IG. Wuhara. Ya ke? Masya Allah. Nak ikut Inilah lah. cikgu dia. Jumaat, Khamis malam Jumaat ke Jumaat malam Sabtu? Sebab kami malam Jumaat saya sibuk. Jumaat. Jumaat malam. Jumaat malam. Kami malam Jumaat, saya dengan isteri saya ada bilik belakang tu. Kita kena ni. Masya-Allah. Kena sibuk kira duit lah ni. Filem dah main kan, sibuk hantu lah. Tak, saya punya perancangan kita dapat balik modal pun jadi. Yang selebihnya tu kita dah rancang nak tolong kru yang terlibat dulu. Sebab antara kru kami ni ada yang dah duduk rumah dah duduk pakai lilin tak? Allahu Akbar, ya ke? Dan rumah duduk, api dah tak ada, air dah tak ada. Ya Allah. Makanan ada, beras ada, apa semua ada. Yelah, sebab makanan orang banyak bagi sumbangan. Sekarang ni sumbangan bukannya boleh beli dengan beras. Sumbangan. Sumbangan bukan boleh beli dengan beras. Bukan boleh bayar dengan beras. Benar. Ya betul. Ramai yang kena keluar rumah, ramai yang dihalau keluar, hilang rumah, banyak betul. Ya betul. Ramai kawan-kawan. Ya. Itulah yang saya. Assalamualaikum. Apa khabar? Anak akak ni. Ini Citra. Citra ada tengok. Itu ada tengok kat IG akak. Citra ni pandai masak, pandai macam-macam dia pandai buat ni. Dia anak special saya. Ya. Untunglah dah ada tiket masuk syurga. Geram dia tengok akak. Ya Rabbal Alamin. Esok hari dia masuk syurga, dia bawa mak dia lah yang harap-harap lah. Itulah. Dia tarik lah mak sekali kan. Mak banyak dosa. Allahu Akbar. Saya adalah makcik Zira tu seorang ada dia apa? Yang keras tu kan. Duk bantu dia lah, harap-harap lah nanti dia kat syurga dia dapat masuk syurga, dia tariklah kita sekali insya-Allah. Allah, kadang kan kita ni takut lah. Saya Kak, masa akak tengah WhatsApp tu tadi, ni nak kongsi-kongsi lah. Tengah buat amal malam raya ni. Kan? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. 300 kali. Betul tak Ustaz? Betul. Kelebihan dia apa? Barang siapa baca malam raya 300 kali kemudian dihadiahkan kepada kaum muslimin yang telah meninggal dunia. Dia dimasukkan dalam tiap-tiap kubur mereka 1000 cahaya dan dijadikan dalam kubur ni nanti 1000 cahaya. Allahu Akbar. Masya Allah. Sebenarnya kalau alim ulama ya, Abil, alim ulama dia selepas solat fajar, sebelum masuk subuh, dia baca tu. Insya-Allah. Wa bihamdi subhanallahil azim. Betul. Astagfirullah 100 kali. Inilah juga zikir yang kita baca. Allah akan ampunkan dosa kita walaupun dosa kita macam buih di lautan. Inilah juga zikirnya. Ya betul ya Allah. Lepas tu amalan kedua yang kita boleh amalkan daripada lepas maghrib tadi sampai nak solat raya besok pagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yumiitu ala kulli syai'in qadir. Yang itu 400 kali insya-Allah. Kelebihan dia, yang ni kelebihan dia ni saya baca sebab inilah kelebihan dia. Dikahwinkan Allah dengan 400 orang hurul ain bidadari Kak. Allahu Akbar. 400 orang tu. Sebab tu kau baca ke? Ya Allah. Saya terus baca lah tadi dah tahu dia punya kelebihan dia ni Kita jangan tunggu lama-lama kan. Sebab kat syurga nak duduk lama Ustaz. Jadi kena ada ramai lah bidadari kita nak tukar kan. Dekat dapur kat dapur 5, kat bilik atas 5, dekat ruang tamu 200. Dekat parking kereta 70 kan. Itu yang kita mahu tu insya-Allah. InsyaAllah.
Kau nak Ustaz. bidadari ni Abil? Ya. Boleh. InsyaAllah. Allah boleh bagi kita bidadari, tak ada masalah. Cuba nak dengar sikit takbir malam raya ni semua. Allah. Boleh dapat. Okey. Boleh dapat bidadari ke tak boleh ni? Kak, macam ni. Saya tadi dah rehearsal. Dah biasa lah. Muncul pula Da'i Said ni, saya gugup lah. Saya kalau boleh malam ni kita bagi Da'i Said ni, sebab saya teruja lah dengan Da'i Said ni Kak, insyaAllah. Saya gugup. Jujur saya cakap. Tadi saya memang takbir tadi dengan anak-anak semua. Menangis-nangis. Allahu Akbar, Allah. Menangis-nangis semua. Ini ada Da'i Said ni, insyaAllah saya. Tapi Da'i Said nak tanya lah, pakai filter apa muka berseri lain macam ni? Lighting kat depan ni kita taruh cahaya sikit. Bohong. Ini original. Betul. Ni original ni seri ni Kak. Ni tak ada lighting ni. Tengok ni. Lighting. Sebablah lighting lah. Kita pakai lampu kat rumah je ni. Tak ada lighting pun ni. Ada lampu kita beli. Kak, insyaAllah kita bagi Da'i Said takbir ni kita ikutlah insyaAllah. InsyaAllah. Jadi tu sebenarnya kan Nabil, malam ni kita nak ajak lah beberapa kawan-kawan. Kita dengar takbir kan. Betul. Allahu Akbar. Tak dapat sampai dekat sana. Setidaknya kita meraihkan hari Arafah ni, hari Aidiladha ni, kita bersama-sama takbir. Dan kita juga ada sebenarnya jemputan daripada kawan saya daripada Indonesia nanti sekarang. Kita akan jemput untuk kita dengar pula macam berkongsi kisah kat sana macam mana diorang pun dalam kesusahan juga Nabil lebih teruk daripada kita apa yang dia lalui sekarang ni. Masya-Allah. Jadi mungkin kita ada perkongsian tu. Jadi sebelum tu kita dengar dulu takbir lah. Kita dah panjang berjela ni kita menyembang ni. Apa kata kita takbir dulu? Kita dengar Nabil ya. Da'i lah, Da'i ada ni. Da'i dulu. Okey. Boleh insyaAllah. Tapi sebenarnya saya teruja dapat live dengan Mama Irma dengan Kak Nabil lah. Kak Nabil lah, Mama Nabil. Kak Nabil. Sebab saya ingat Kak Nabila kupu-kupu. Mana dia Kak? Mana dia? Nabila. Dia tengah masak rendang ni. Allahu Akbar. Pergi juga rumah dia. Rumah dia dah tak jauh kat sini. Pergi juga rumah dia sekarang. Dekat-dekat lah tu. Dekat. Dia sini je. Taman Tun ni Saya kat Kayu Ara ni je. Okey, jadi macam mana sekarang ni kita punya takbir ni? Siapa nak mula dulu ni? Boleh insyaAllah. Saya sebenarnya saya teruja dapat live bersama dengan Abang Nabil. So berkongsi jugalah. Saya pun selalu follow Abang Nabil punya cerita juga. Banyak perkongsian yang kita dapat. Alhamdulillah atas hijrahnya. Saya bukan ustaz lah Abang Nabil. Saya just Said saja. Abang Nabil boleh panggil saya Said. Ataupun Da'i Said is okay. Janganlah panggil ustaz. InsyaAllah kita aminkan. Kita semua ni kena buat usaha agama. Kita kena minta Allah pilih kita sebagai da'i dia, sebagai ustaz-ustaz dia untuk kita buat usaha Allah. InsyaAllah. Saya ni baru nak belajar dengan Ustaz Said, nak belajar dengan Kak Irma. Kan InsyaAllah kita boleh sampaikan nanti dekat isteri, kat anak-anak, kat kawan-kawan yang lain. Apa yang kita dapat manfaat malam ni insyaAllah. InsyaAllah. Dia orang kata dalam pepatah bahasa Arab, dalam pepatah fiqh menyatakan idza ja'al ma' fayabtilul tayamum. Saya sebenarnya tayamum saja. Abang Nabil ni air. Kegunaan harian orang pakai air. Disebabkan Abang Nabil menyerahkan amanah ini untuk saya baca takbir raya, saya ni umpama tayamum sajalah. Allah. Kalau tak ada saya ni, confirm Abang Nabil baca takbir. Tapi dia dimulakan dengan Said dulu. Lepas tu nanti Nabil akan follow up tu. Baik. Dia tak confident InsyaAllah. Saya follow up insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, you guys boleh sama-sama kita bertakbir raya pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita ganjaran dan menghapuskan segala dosa kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah
والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Allah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا هو لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. Selesai, Awak Irma. Masya Untuk Allah. pusingan yang pertama. Pusingan pertama ya, kena tunggu pusingan kedua ke? Nak Yes. tunggu Abil, dia bateri kong pula tiba-tiba. Bateri kong. Baik. Jadi mungkin saya nak cerita dulu sikit tentang kehebatannya kenapa kita nak raikan malam ni, nak raikan Aidiladha. Sebab semua orang kan selalunya, terutamanya dekat KL ni lah, dia sekadar menyambut Aidiladha itu kerana dia macam hari raya biasa je, tapi sebenarnya ada nikmat dia, ada kelebihan dia, kan? Baik. Kelebihannya Aidiladha ni. Mungkin saya boleh cerita supaya kita yang ada kat sini semua dapat memahami pengertian Aidiladha tu.
Kenapa kita kena sambut bersungguh-sungguh Aidilfitri ni dibandingkan dengan Aidilfitri kan? Ada dua raya yang berbeza sebenarnya. Baik, terima kasih Mama Irma. InsyaAllah pada malam ni saya bukan nak ceramah ataupun tazkirah, hanyalah perkongsian sahaja. Apa yang kita boleh dapat tentang Hari Raya Aidil Adha ini, antara kisah yang mana ma'ruf di antara kisah Sayyidina Nabi Ibrahim AS bersama anaknya yang bernama Ismail. Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Allah Ibrahim menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Kalau anda melihat sejarah, Nabi Ibrahim ni berkahwin dua orang. Anak dia ada dua juga, isteri yang berlainan. Pertama Nabi Ismail, kedua Nabi apa? Nabi Allah Ishaq. Jadi ketika mana Nabi Ismail ini tidak berjumpa dengan si ayahnya begitu lama, bertahun lamanya tidak bertemu dengan ayahnya Nabi Ibrahim AS, ketika mana ayahnya Nabi Ibrahim ini berhijrah ke Syam dan ditinggalkan Nabi Ismail dengan ibunya, maka di saat itu ibunya mencari air, macam mana dia melihat Fata Morgana, dia lari, maka itulah sejarah kita berlari anak daripada Safa dan Marwah. Sehingga kan Nabi Ismail AS menghentak kakinya hingga keluarlah air Zamzam. Maka itu sejarah yang mana kita tengok antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Maka di saat bertahun-tahun Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail ini tak berjumpa, sehinggalah satu hari Nabi Ibrahim ni pulang ke Mekah Al-Mukarramah, maka bertemulah di antara anak dan ayah. Nabi Ibrahim berjumpa dengan Ismail. Selepas mereka berjumpa, ni saya cerita pendek, maka di saat itulah Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail. Allahu Akbar. Masuk-masuk terus macam tu. Allahu Akbar. Apa jadi kak? Bateri kau. Tu dia punya tu, line dia tak berapa bagus dah kawasan rumah dia ni. Line the leg. Line dia sama line macam Abil juga ni. Kupu-kupu ni. Jadi sebab tu kalau siapa yang dah biasa pergi ke Mekah dia pergi buat sa'i dan dia akan dapat rasa kan bagaimana berlari daripada Safwa ke Marwah, Marwah balik ke Safwa. Itulah yang paling baru kita dapat rasa bagaimana pengorbanannya seorang ibu Ya. Itulah kisah Siti Hajar, ibu kepada Nabi Ismail alaihissalam, yang berlari sebab anak dia ni nak minum air, kehausan, lari. Kan kalau kita duduk tengah padang pasir, dia nampak macam air kan, itu kan Fata Morgana. Apabila datang tak ada pun air. Maka berlari-lari ulang alik, maka disebabkan mukjizah Nabi Ismail ni, dia hentak kaki nak minum air, terpancarlah air Zamzam. Sampai hari ini kita dapat minum. Maka ulama bagi tahu air Zamzam itu adalah air daripada syurga. Maka dipendekkan cerita, Nabi Allah Ibrahim ni dah lama tak bertemu dengan anaknya Ismail. Bila di saat berjumpa, bersedihlah, berpeluk-pelukan. Maka selesai daripada itu Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih anak dia. InsyaAllah. Kalau Mama Irma hari ni jaga kasih, apa nama? Citra. Misalnya contoh, Mama Irma jaga Citra daripada dia kecil sampai besar. Jaga, tiba-tiba Allah Ta'ala bagi tahu, wahai Irma Fatimah, sembelihlah anak kamu. Allah. Sama juga macam Abang Abil, ada anak, berpisah dengan anak 10 tahun tak jumpa. Bila jumpa, duduk dalam sebulan, 2 bulan, Allah Ta'ala perintahan, wahai Nabil Ahmad, sembelihlah anak kamu. Ini adalah utusan daripada utusan Allah. Bagaimana kita sebagai seorang ayah dan ibu? Boleh tukar dengan kawan-kawan tak? Nak sembelih kawan-kawan ramai, anak tu susah sikit. Betul. Betul kan? Kita boleh kawan boleh. Sembelih kawan-kawan yang tak bayar hutang, yang minta, yang menyusahkan. Kan? Pinjam itu, pinjam ini. Nak kawan Betul lah. Allah gitu Ustaz,
Dai Said je Abang Nabil, bagi saya Said je. Okey. Dai Said, saya cerita pasal Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ni, saya belajar apa tahu? Tu taat tu, perkataan taat tu. Perkataan taat tu ada dalam cerita ni. Macam mana Nabi Ibrahim taat dengan Allah. Nak sembelih anak tu. Yang Nabi Ismail pula, bapak dah berapa puluh tahun tak balik, tiba-tiba dah lah baru balik, kau nak sembelih aku pula. Tapi taat dengan ayah. Taat dengan Allah. Kalau Allah yang kata sembelih, sembelihlah. Tak ada masalah. Allahu Akbar. Ketaatan dan kita punya taat, tak perlu sampai sembelih anak pun. Kita taat korban lembu, korban kambing. Betul tak dari Zain Betul Abang Nabil. Betul. Itu pun Allahu Akbar. Berapa ramai di kalangan kita ni yang sanggup berkorban. Sanggup nak keluarkan duit untuk korban. Kita boleh bayar tunggangan kita kat dunia ni, motor, kereta, basikal, tiap-tiap bulan boleh bayar. Betul tak Kak Irma? Betul. Allah minta kita bayar tunggangan setahun sekali je. Tunggangan untuk akhirat. Pun kita tak ada duit, kita tak boleh nak keluar. Kita tak boleh nak korban dekat situ. Itu kita nak kena perbetulkan perkara ni. Allah. Kita yang tak kemampuan tu tak apalah Nabil, kita faham. Betul. Sekarang ni fikir pula ramai yang kata, ramai yang tak berkemampuan Betul. ketika ni. Dia kalau kita tengok Betul. ibrah daripada kisah Nabi Ismail dengan Ibrahim ni, dia cerita tentang pengorbanan sahaja. Bukan kita kata you guys kena setiap tahun kena keluar duit. Kalau tak ada duit nak buat macam mana? Nak buat macam mana, betul? Pengorbanan mengenai agama kita sendiri. Betul. Kan? Seperti mana Sayyidatina Khadijah Al-Kubra ketika mana dia berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan Khadijah ketika mana Rasulullah duduk baring daripada pangkuan Khadijah Al-Kubra, kan Rasulullah terlalu penat dan terlalu letih dengan cacian, hinaan, makian manusia ketika itu, maka Rasulullah tidur di pangkuan Khadijah Al-Kubra. Lantas Rasulullah tertidur, Khadijah membelai kepala Rasulullah dengan belayan kasih sayang seorang isteri. Lantas air mata Khadijah jatuh di pipi baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad terjaga. Bertanya, wahai Khadijah, kenapa engkau menangis ya Khadijah? Maka Rasulullah bertanya kepada Khadijah, adakah engkau menyesal berkahwin dengan aku Muhammad? Dulu engkau hartawan, engkau bangsawan. Akan tetapi di saat ini engkau berkahwin dengan aku, engkau tiada apa-apa melainkan cacian, makian, hinaan manusia ketika ini. Adakah engkau menyesal berkahwin dengan aku Muhammad? Maka jawab Khadijah Al-Kubra, wahai Rasulullah, wahai suamiku, jikalau saat ini engkau wafat meninggalkan aku mati, Khadijah ni mati, wahai Rasulullah, jikalau saat itu engkau tidak ada wang dan harta, pergilah ke kuburku, galilah lubang kuburku, engkau ambillah tulang bulalangku untuk engkau jadikan jabatan ataupun rakit. Jual tulang Khadijah itu untuk buat jabatan, untuk engkau menceritakan tentang Allah, untuk engkau menceritakan tentang agama ini. Maka itulah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengorbankan segala-galanya untuk kita hari ini mengenal Allah, rumah kita Islam, kampung kita Islam, negara kita Islam. Maka itulah perjuangan. Bukan nak kata duit sahaja, bukan nak kata harta sahaja, tetapi perjuangan kita. Bila kita melihat sesuatu perkara berlaku di antara A dengan B bergaduh, apa kita punya pengorbanan tentang Islam? Allahu Akbar. Ya, ni kapris dengan ustaz tu ke? Ustaz tengah Tak kira lah sama-siapa. Tak kira lah. Tak kira sama-siapa. Betul. Allahu Akbar. Tapi betul lah Dai. Kan pengorbanan tu. Pengorbanan. Isteri memang, semua isteri patut berkorban. Allahu Akbar.